Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam MPP Podcast Sembang Student. Okay, tajuk kita hari ni apa, Haris? Tajuk kita pada hari ini adalah luah ke hidup. Luah ke kata. Okay, tapi before kita mengupas tentang tajuk ni, kita ada guest kita. Boleh tak kita kenalkan diri? Jadi sila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis. Saya dari degree fizik. Saya berasal dari Kelantan. Oh, itu. Gitu. Tak tengok. Saya tengok tapi sabar dia ada background dia sikit. Oh, okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Zabir. Saya diploma sains part 5 and my parents are from Kelantan, but I can speak Kelantan. Oh, you can speak I can Kelantan, speak Kelantan. Don't worry. If I tersasar in Kelantan, you understand? I understand. Don't worry. How about me? You from where? I'm from Kelantan too, but okay lah. Okay. I speak Selangor. Nanti Selangor kita suruh mati tak subtitle Sebab ni episod yang special lah. Episod Agak- edisi Kelantan. Agak kroni lah. Kita tak select. Kita tak select. Okay? Boleh start? Jadi boleh start? Dulu? Kenapa saya suruh awak? Okay, saya start dulu. Nak tanya pasal luahan ni kan. Tajuk kita luahan. Luah ke tak. Jadi luahan ni tak semestinya semata-mata luahan pasal relationship kan. Dia berkaitan juga dengan life kita ataupun ketuhanan, parent, family. Jadi nak tanya penting ke tak kita nak luah tu kepada seseorang tu. Ataupun kita nak meluah perasaan kita kepada orang lain. Tu biar kata tu. Okay, siapa nak start dulu? Zabir dulu ke? Okay, boleh. Bagi saya secara peribadinya, meluah ni ia satu bentuk coping mechanism lah. Mekanisme yang mana kita cuba untuk go day by day, hari demi hari. Sebab kita tak deny, stres tu perkara yang wajib. Jadi kalau orang yang tak ada stres tu, kita lagi takut sebenarnya. Kita takut sebenarnya dia ni tak berfikir ke apa ke kan. Jadi for someone yang ada stres, of course dia kena ada satu coping mechanism. Jadi bagi saya luahan tu satu bentuk coping mechanism. Maybe not for everyone, bukan untuk semua orang. Ada orang dia punya coping mechanism ada lain. Ada yang main game, ada yang everything lah kan. Tapi kalau coping mechanism someone itu meluah, bagi saya benda tu benda bagus. Kita boleh teruskan lah. So that dia boleh go through day by day dengan hidup dia. Macam tu lah bagi saya. Okay. Kalau bagi Anis Okay, bagi saya confession ataupun luahan tu, confession penting sebab confession is also a form of communication. Betul tak? Dengan communication dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. So, apa-apa kalau kita nak selesaikan masalah ataupun kita ada go through something that is hard, macam yang akan bother us with negative emotions, kita would prefer to confess or luahkan sama ada tu kawan ke ataupun tu partner ke. The point of confession itself is to solve that problem, is to relieve the burden. So in anyhow, memang I feel it's very important untuk kita confess and to have our own way of confession also. Yes. Betul-betul confession kan macam orang kata meluah kan. Meluah apa yang kita rasa tak suka, kita suka macam tak bestnya. Tak best kan. Lepas tu sometimes dia bukan boleh jadi macam kita suka orang. Sometimes kita boleh meluah macam kita beli barang kan. Macam barang ni tak best lah kan. Itu pun kita anggap sebagai confession. Confession. Boleh lah macam luahan hati lah kan. Yes, Okay. Aris pula macam mana? bagi saya. Bagi awak. Lepas tu okey lah, memang penting sebab kalau kita tak meluah tu macam mungkin ada datang efek kepada kita. Contohlah kalau kita pendam tak meluah. Contoh kita ada problem pasal family ke, tapi kita tak tahu nak meluah kat siapa, nanti takut jadi efek pada kita, takut jadi depression ke. Melarat. Tapi kan ada certain people kan macam choose untuk pendam daripada luah sebab nanti dia kata alah kalau aku bagi tahu pun orang takkan faham, so better aku pendam. So what's you guys opinion tentang benda ni? Menarik. Sebab kalau dia pendam kan, benda tu dia akan actually bagi mudarat kepada diri sendiri tau. So why would you want to pendam?
Okay, tapi ada orang akan pendam sebab dia tak tahu nak luahkan macam mana. Dia tak tahu nak communicate macam mana. So actually confessing ataupun kita meluahkan is also penting untuk kita communicate in an effective way and also proper way. So that's why ada term effective communication. So effective communication is like you communicate in a way yang the other party pun understand and not being macam tak rasa offended by your confession. Faham tak? Sebab kalau contohnya kita ada situasi macam you rasa offended. Contoh I rasa offended by Zabir. Sebab dia ada cakap Zabir something. ada buat apa? Ha. Personal juga. I feel offended by you. Contohnya. Tapi I don't know how to confess. How to confess that uncomfortable feeling. Right? So that's why it's important for us to macam to try to communicate effectively. So the way to communicate effectively is macam mana Zabir? For me, it's being upfront je lah. Sebab saya someone yang very direct. Kalau I tak suka, I tak suka. Kalau ini problem. Saya tak berlapik itu ya. Tapi for certain people, macam Anis cakap, effective. We need to know our audience first. Itu memang first rule dalam apa-apa bidang public speaking ke apa ke. First rule is you need to know your audience. So katakan someone yang very soft hearted ke, jenis yang soft je kan. Tak boleh kita datang kita dia terus kan. Mesti dia macam Allah, kejut. Gitu lah. So kena slow lah. Slow talk. Slow talk. Itu term yang penting tu lah, slow talk tu. Slow talk. Yes. Tapi kalau someone yang very rigid ke, very nampak stern, tegas, saya prefer untuk be indirect. Sebab kadang bila kita berlapik, tak semua orang faham. Macam tu. Itulah. Betul. Takut nanti kalau kita direct ke serati jerit tepi bucu katik Kita ni manjur. Kita ni manjur. Tapi itulah sebab kenapa ada satu orang yang pendam. Sebab dia takut orang tu terasa. Kadang-kadang kan macam kita kalau nak meluah kan. Kadang-kadang kalau kita meluah ni orang yang dengar tu macam layan tak layan macam faham. Kita meluah-luah pasal problem kita macam tu. Dia duduk dengar tapi gitu. Betul-betul dia macam kita excited nak cerita. Macam weh kau nak tahu tak? Macam lepas tu kita apa? Lepas tu kita cakap asal kita cakap, tadi aku ni apa semua. Lepas tu macam sakit hati. Sakit hati macam Muni tiba keluar Kelantan pula. Okay. Lepas tu ada soalan lain? Soalan lain daripada saya bagi opinion lah pada pendapat Zabir dengan Anis, dekat siapa kita perlu meluahkan problem ke apa ke? For me personally, I would go to someone yang I selesa. Tapi depends on the problem. Maksudnya macam mungkin ada setengah masalah itu wajar untuk dikongsi dengan ibu bapa. Tapi kita bukanlah meletakkan satu boundaries dengan parents kita, tapi in terms of comfortability, keselesaan itu sendiri. So ada certain masalah saya akan pergi kepada parents, ada certain masalah saya akan pergi kepada kawan-kawan. Jadi kalau problem tu problem about kerja, of course lah saya nak meluah itu dan mengharapkan advice. So dia macam tak logik lah kalau saya meluahkan pasal benda yang orang tu tak tahu apa-apa. Ibarat macam kita ni nak bercakap semata-mata, tapi boleh je nak confess, meluah, sekadar nak memberitahu, it's not a problem. But for me personally lah, I would ask them to give their opinion towards that, pendapat mereka tentang perkara tersebut, so that saya nak selesaikan benda tu dan mereka mahu membantu saya menyelesaikan perkara tersebut. Itulah untuk saya. Menarik. Kalau saya lain. Saya lain. Betul lah tadi Zabir kata tadi macam everyone ada diorang punya coping mechanism untuk kan apa semua kan. Okay. Kalau saya prefer to keep it to myself. Walaupun saya cakap tadi saya jangan pendam kan. Tapi I'm a person yang love to navigate things alone. Kalau macam ada problem ataupun saya stress, saya bukan akan cari orang dulu. Saya cari kawan saya ke, saya cari parents saya ke. Saya akan try to think it over and work on my own. So the way I do it is through journaling. So saya sangat suka journaling. Betul. Yes.
Dalam buku. Nulis. Mana ada journaling? Kata diary. Journal. Dah lama journal. Oh, okay. Sorry. I miss it. Miss, okay. Macam ada orang kumpul diary kan. So saya lah tu orang yang mengumpul diary. Menarik. So saya tulis orang kata dia free writing. Free writing. Just tulis whatever that is in your head that is bothering you. Just tulis everything. And then once you dah tulis, you akan nampak the root cause that actually bothers your mind. So, nanti kita boleh baca balik kan. Macam bila kita face the same problem, kita boleh baca balik. Kita cari solution lain kan. Betul. Kalau Haris pula macam mana? Apa? Cara nak meluah. Macam kalau saya setuju dengan Zabi. Saya akan meluah kepada orang yang saya selesa. Contoh, kawan rapat ke, family ke. Tapi atas tengok jugalah apa masalah saya nak solution tu. Solution tu. Kalau Kalau saya, tidur je. Ada masalah, stres, tidur lah. Paling senang. Betul. Macam, stres hari ni. Cari katil, tidur. Sebab bila kita tidur tu, kita punya mind rasa macam, okay. Macam tak payah fikir. Macam escape sekejap. Short escape. Betul. tapi takkan tak pernah tak luah langsung. Meluah lah. Macam kalau kita kalau macam asyik fikir bila rasa nak meluah tu kita akan cari orang. Kita cari orang macam, weh, kau nak tahu tak hari ni kan macam ni. Kalau kau weh Sheila kan. Lepas tu kita dengar lah opinion dia rasa macam, oh okay, nice, thank you info macam tu kan. So banyaklah benda kita boleh distract diri kita. Macam kita kena distract diri kita. Faham tak? Macam kita nak meluah ni, kita kena distract diri kita apa yang kita selesa. Ikutlah orang tu nak pergi healing ke, pantai ke, makan ke. Ada yang orang macam nak hilangkan rasa ni, dia pergi makan. Macam tu lah. Okay, next pasal apa? Nak tanya ni pasal pengalaman. Pengalaman meluah kan. Meluah perasaan ke kelas ke, lepas tu kena reject, nak tanam muka kat tanah, malu. Ada tak? Ada dulu ke? You dulu lah. Okay, dulu. Okay. Kalau regarding kelas-kelas ni, saya boleh cakap saya tak pernah reject lah. Cumanya, okay lah. Bagi saya, pengalaman tu sebab saya ni bukan, walaupun saya sangat advocate people untuk meluah, saya tak pandai meluahkan sesuatu. Sebab apa-apa saya akan translate it into anger. Saya pemarah sikit lah. Bukan pemarah lah, dia macam keras sikit. So kalau saya macam stres ke, sedih ke, apa-apa jenis emotion sekalipun, at the end it will all turn to anger. So it's a serious problem lah bagi saya. That's why lah saya punya method untuk terapi ni, which is saya bersukan ke, saya berjalan ke, ambil angin ke, listen to music ke, my own way lah. Tapi in terms of pengalaman tu, normally saya cuma mendengar apa yang orang luahkan. And some people actually minta saya untuk cakap ke apa ke, because they know I have a way with words. Meaning that saya boleh macam, I use the correct word for the correct situation. Tak semua orang nak mendengar apa yang kita cakap. Tapi that's why lah, kita kena kenal audience. Jadi even though kita ni macam memberi nasihat ke apa ke, kita kena tahu kawan kita ni jadi macam mana. Nama berkawan kan, tak kena stranger datang meluah kita tu. That's beside the context lah. Tapi if katakan kawan-kawan datang meluah kita kan, dan kita tahu kawan kita tu jenis someone yang dia suka orang yang straightforward, dia suka orang yang being direct to him. So itu yang saya akan buat. Saya akan cakap dia, kau tak boleh. Kalau kau tak boleh, kau stop je lah. Macam tu. Tapi kalau someone tu dia nak hope, bila dia datang tu, dia datang dengan harapan bahawa dia boleh. Saya cakap lah, kau boleh ni, cuma mungkin kau try sekali. Nampak tak? Itu bukan, bagi saya itu bukan hipokrisi. Kita bukannya bersifat hipokrit atau munafik. Itu ialah munafik. Hipokrit lah. Bukan yang satu bentuk hipokrisi, tapi dia satu bentuk communicative. Sincerity. Cara kita nak menyampaikan sesuatu. Itu bagi saya. Hanis pula. Apa dah soalan ni tadi? Pengalaman. Pengalaman. Saya tak pernah berconfess dan saya tak pernah diconfess. Tapi kalau macam kalau
pengalaman saya meluahkan tu kan saya berjournal kan. So saya ada a form of journaling method sendiri yang saya guna untuk confess to myself lah. So basically rewriting tu satu. Satu lagi it's a method lah. Tapi I use that method kalau macam benda tu betul-betul a particular event yang betul-betul I rasa this event really affected my life. So dia memang itulah terapeutik lah macam tu. Memang terapeutik. Faham? Okay. Pengalaman saya confess, saya tak pernah confess ke orang sebab bila kita suka orang tu kita akan macam suka boleh, confess jangan. Macam kenapa kita nak malukan diri kita? Macam bila dia accept kita, itu satu happiness bagi kita. Bila dia reject kita, maybe dia boleh effect kita benda lain. So better kita pendam je perasaan kita. Macam tu. Saya ada Haris? pendapat lain. Pendapat apa? Kalau berkaitan confession in relationships, maybe kalau saya akan confess kalau saya tahu that guy is the one. Kalau saya tahu betul-betul that guy is the one, I have no shame to go to him and then directly. Bodoh. Kalau I betul tahu that guy is the one. So kalau saya cakap macam ni, ada a few people would say macam kenapa you nak malukan diri you? Macam some girls would say some girls would say otherwise lah. Tapi I would say kalau I dah tahu dia betul-betul yang I nak, so I akan pergi kat dia. Cakap aku suka kau gitu. Aku suka kau. Suka kau? Suka aku tak? Sukalah aku balik. Macam tu. Sukalah aku balik. Macam tu. No, effectively communicate. Okay. Korang ada apa-apa soalan ke? Untuk tanya between. Bagi saya macam kalau kita bercakap pasal relationship lah kan, it's a very interesting thing sebab Yes. in my own ways lah, being a direct person, someone yang direct, saya tahu I have nothing to lose. Itu satu kita kita tak takut kita akan lose apa-apa. So suka begitu lah. Satu lagi saya yakin. Maksudnya macam Dia terlebih yakin tau masalahnya. Sometimes kan you need to look at yourself at the mirror. You kena tengok diri you kat cermin, and then you rasa macam apa je aku tak ada. Macam tu. Oh my. Apa kurangnya aku? Apa kurangnya aku? Kenapa aku nak reject Sometimes aku? being humble is also important. Humble is also important. Being down to earth tu penting juga. But sometimes self-confidence ni a key for you to survive. Ya, betul. Bagi saya. Macam kita tak kisah orang nak cakap apa. Yang penting diri Yes. kita kan. Macam tu. Betul. Satu lagi tak nak buang masa. Tak nak buang masa. Tak nak buang masa. Tak ada masa lah nak dibuang. Tak ada masa nak bang. Betul? Okay. Aswin, okay, kita back to soalan yang macam cara kita meluah tu kan. But some people dia meluah menangis tau. Macam menangis. So menangis lah kan. Bagi kita, menangis tu bukanlah nak tunjuk kita lemah. Kita nak tunjuk yang memang kita dah tak dapat nak hold kita punya perasaan tu, so kita menangis. So, apa opinion korang tentang ni? Menangis is not a form of weakness. Memang. Kalau ada orang datang kat I untuk menangis pun, kita kena validate dia punya feelings. We have to validate. Big or small feelings, we have to validate. Sebab memang untuk dia, it's a huge thing. It's a huge matter, so that's why memang dia rasa terkesan dengan benda tu. Dia rasa she or he feel impacted by that. So memang kita should be there to listen and be the listener. Betul? Be a listener? Yes. Okay. Cakap pasal listener ni, pernah tak jadi macam good listener to someone ke? Macam pernah tak? I feel I am a good listener. Oh. Saya pun sama. I'm a very good listener actually. Oh. Ya ke? Serious. Maybe it's because I gave the right response ke apa ke lah. Something like that lah. Kita bagi apa nasihat lah. Kalau dengar macam tu je. Macam tu pun tak ada salah pun. Boleh je. However it works for you. Listener dia kena actively listening. You tak boleh just listen lepas tu dia kuat tengah sebelah. You kena betul-betul rasa macam empathize dengan dia. You feel empathize by that person sharing. So that is how a good listener should be. Dia sakit, kita pun sakit. Dia sakit boleh sakit. Aku cubit bahagian kanan. Cubit Okey, kanan okey. apa Ya. macam gitu. Okay,
Saya ada terbaca ni, dia kata if we can be a good listener, kita jangan judge dia orang. So maksud dia, kalau kita macam tak boleh nak bagi pendapat ke apa, kita jangan judge macam, alah sikit je, kenapa kau nak macam ni sangat? Betul. Aku lagi teruk. So macam bila korang dapat macam tu, korang rasa macam dah tak nak meluah kan, macam tak apalah, aku tak nak lah bagi tahu dia sebab nanti dia macam cakap ni apa semua. So better aku diam je, kan? Setengah orang dia judge kan. Setengah orang macam, alah kau sikit je, aku lagi teruk. Sebab limit kita dengan orang lain. Kita mungkin setakat ni je limit kita, orang lain lebih lagi. Jadi kalau yang judge dia ni macam Tapi apa yang El cakap tu sebenarnya tu sama yang kita panggil sebagai one upper punya person. Betul. Kan? One upper maksudnya tak kisahlah benda baik ke benda buruk ke, dia akan cakap benda lebih lagi. Contoh kita sedih dah ni, kau sedih, aku hari ni nak bunuh diri dah. Contoh macam tu. Dia nak something yang lebih, one upper, dia nak atas daripada orang. So someone like tu really exist lah. Even dalam kalangan kita pun sometimes kita tak sedar. Maybe kita anggap macam dia ni gurau. Tapi tak, sebenarnya it's a problem. It's a problem. Satu masalah yang sepatutnya diselesaikan. Sebab it's agak childish juga sebenarnya kan. Macam kebudak-budakan bila you orang meluah but you nak menang juga. There is no competition there. Tak ada apa-apa pertandingan pun. So kenapa nak bertindak sedemikian rupa? Jadi kadang-kadang kita tak perasan juga, takut kita pun jadi Begitu. Betul. Betul. Kita macam tak expect juga kita akan jadi orang macam tu juga. So apa lagi kita boleh cakap pasal topik luah ni? Pasal luah dengan manusia dah. Kita go on to luah to Tuhan. Okay. Okay. Luah pada Tuhan, macam after kita solat kan, macam kita akan berdoa, kita meluah apa yang kita rasa tak sedap hati apa semua kan. Tu pun kita kira meluah kan. Even kita tak meluah kat orang ataupun tak meluah kat siapa-siapa, tapi kita cari Tuhan untuk kita meluah. So yang tu pun macam bagus juga kan. So opinion korang macam mana? In terms of kerohanian, religious. Kerohanian, So, yes, kerohanian. Any religion pun they have their own way untuk bercakap ataupun communicate with their Tuhan lah, dengan Tuhan masing-masing. Tapi in terms of Islamic view, I think it's a good way. Sebab itu melambangkan kita punya sifat hamba. Sebab kita bermasalah. Itu tak ada satu penafian. Kita memang bermasalah. Tak masalah dekat kita, masalah dekat sekeliling kita. So either way, itu menampakkan bahawa kita ni hamba. Jadi bila kita ni, kita of course lah kita ada meluah sesama orang, sesama hamba dan sebagainya kan, in terms of Islamic view lah. Tapi at the end kita akan balik pada kita punya creator, lah, pada pencipta kita. Betul. So lah, I think for those yang orang kata meluahkan kepada Tuhan dalam doa, dalam hati sekalipun, maybe it's a way for them. Benda tu benda yang bagus. Me myself, kalau saya betul-betul in a tight space sekalipun, I would do the same. Walaupun orang kata macam kau dah susah baru nak ingat Tuhan lah, apalah. Apa ni? So it's between us dengan Tuhan. Ada urusan tu, urusan kita dengan Tuhan, urusan manusia dengan manusia. Betul. Macam itulah bagi saya lah. Okay, kalau kita meluahkan kan, mesti kita nak luahkan dekat orang yang betul. The right person who would validate us, who would validate our feelings, who loves us kan, who appreciates us. So siapa lagi kalau bukan Tuhan kita? Siapa lagi yang lebih validate kita punya feelings, yang tahu kita tak cakap pun dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah apa yang kita go through every single day. So kita ada peluang untuk doa 5 kali sehari. In fact every single time kita ada doa pada Tuhan, the littlest to the biggest of things, of course he would listen kan. So I personally memang sangat suka cara ni. Memang I rasa every single time kalau I stress, I terus macam ya Allah, like every single time kan, semua orang aku stress ni. Ya Allah tolonglah. So itu memang cara yang paling senang, paling efektif dan paling mudah. Kadang-kadang bila kita meluah pada Tuhan, kita akan macam tak ada limit tau kita nak meluah macam ya Allah hari ni aku pergi sini, ada orang tak suka aku apa semua, ya Allah kau lembutkan hati dia, macam mana nak adab orang ni, tolonglah aku, macam tu lah. Macam kita meluah tapi tak ada orang adjust. So macam
bila kita nak meluah tu kita rasa macam tenang je kan. Dia satu safe space Ah, tempat safe yang space. selamat sebenarnya. Hakikatnya sebenarnya walaupun kita meluah kepada manusia, tapi hakikatnya Allah yang selesaikan apa gitu. Betul. Dan Sebab dia juga kadang-kadang menular. ada setengah orang ni macam dia hanya berharap kepada manusia kita luah dan dia harap kawan dia tu dapat selesaikan masalah, sedangkan hakikatnya Tuhan kita. Betul. Tuhan kita yang membolak-balik ke hati kita untuk kita berfikir macam mana kita nak selesaikan masalah ni semua. So at the end pun kita akan ada diri kita, akan ada Tuhan je. Okay, then any Apa lagi? Asyik kita orang ditanya lah kan. takut. Tukar Switch roles lah. sekejap. Tukar roles sekejap. I think in terms of sebab korang dalam bidang corporate lah kan. MPP, SMPP dan sebagainya. Of course, workload tu sangat-sangat banyak. Betul. Banyak kerja. Even us dalam ahli dem biasa, kelab yang biasa pun dah rasa macam stress. Banyak. So bila something yang sebenarnya I think masalah ni ada dua jenis. Satu masalah yang boleh diselesaikan, satu masalah yang tak boleh diselesaikan. Tak boleh tak bermakna impossible. Maksudnya mungkin not now. Tapi katakan kalau daripada segi workload, kerja yang banyak dan sebagainya, itu satu bentuk masalah yang boleh diselesaikan. So kalau korang sendirilah kan, both of you lah kan, what is your macam initiative lah? Kau nak selesaikan masalah tu macam mana? Kalau bagi kita orang macam kita orang bincang between each other macam apa yang boleh selesaikan dulu, kita buat yang mudah dulu. Yang susah-susah tu kita slow-slow. Jadi Tapi contohnya kalau ada masalah tadi tu, contohnya El takut nak cakap dekat Haris. So takut dia offended. Takut. So contohnya cara dia Terasa. tak kena. Astagfirullah. Takut terasa. Macam mana korang dalam bidang corporate ni? Bidang corporate ni kita tanya orang lain dulu. Bukanlah macam bagi saya lah personal view saya, macam kalau saya macam tak boleh nak reach dia, saya akan reach orang lain dulu, tanya dia macam, weh ni macam mana ni semua kan. Lepas tu nanti dia bagi tahu, so nanti kita orang reach sama-sama macam tu. Macam kita ada buat meeting ke. So guna orang tengah lah. Faham? sebenarnya luahan ni macam penting jugalah dalam organisasi ni kan. Kan macam dalam meeting ke, ada benda yang tak kena, kita kena Settle down bagi terus. tahu lah, settle situ sekali. Jangan kita bawa ke depan sampai ada effect personal life kita. Macam Betul. benda pasal kerja tapi kita nak ada beef dengan dia personal. Macam nampak dia kat tengah jalan macam budak ni lah yang hari tu tak ambil aku punya usul kan. Macam tak ada kaitan kan. So macam better kita settle terus dalam kita punya tu. Betul tak? Then Di sini habis sini. cerita sini habis sini. Macam tu lah kita deal with the tu. Problem. Yeah. Lepas tu Korang pernah tak macam ada situasi tu tak tahu nak mulakan apa sampai stres, menangis apa? Ada pernah? Funny thing is, apa benda yang kelakar, kadang walaupun saya dalam keadaan yang tenang, tak stres, tapi bila saya rasa macam aku macam dah lama saya tak nangis. Saya kena cari reason untuk menangis. Jadi macam nangis macam dah lama dah tak nangis. Nak nangis lah. nak nangis dia macam, tapi bukanlah menangis yang teresak-esak yang teruk, tidak. Dia sometimes kita just tengok video yang sedih kan, kita rasa macam mengalir satu dua macam okay, settle, Okay, dah, selesai masalah. Dia maybe it's a form of kita melepaskan lah. Kadang kita melepaskan benda yang kita tak tahu. Sebab masalah ni dia ada banyak interpretation. Ada orang dia tafsirkan masalah itu sebagai ini, sebagai itu. Dan ada certain masalah tu yang tak boleh nak ditafsirkan. Macam aku stres tapi aku tak tahu kenapa. Kerja banyak tak banyak sangat, orang lain banyak juga. Kenapa aku stres? So at the end nangislah. Menangislah. Menangislah. Wait a minute. Who are you? Macam tu je kita nangis je lah. Teriaklah. Teriak. Sorry, salah lirik pula. Okay, masuk, tapi sama tak apa. masuk. Ini sama maksud. Kita je. Kita je. So Dengan saya pernah lah. Pernah Pernah je. In fact kat sini. Sini. Lepas habis kelas rasa overwhelm semua sangat dengan benda. Saya turun, saya nangis.
Lepas saya nangis baru saya call kawan saya. So masa tu saya memang sangat overwhelmed dengan kerja KDP. Alamak. Tak ada lah, gurau je. Bukan, dengan study semua tu. So memang it's a normal thing. It's a healthy thing actually. It's a healthy thing. Sebab Because setakat normal, dia sihat. sampai bila kita nak pendam, macam sampai bila kita nak biarkan benda tu bermain kat otak kita, so better kita luah aja. Macam macam tu. Nangis pun menangis. Macam lagi kita cakap okay, meluah kan, meluah dengan orang dah, meluah dengan Tuhan dah, meluah sesama sendiri dah. Okay, kita cakap meluah di media sosial pula. Adakah benda tu macam Menarik. bagus ke tak? Macam Sangat bagus menarik. tak macam sampai kita meluah, kita cakap alah nak meluah je kan. Tapi kadang-kadang meluah tu dapat mengaibkan orang. Macam Twitter. kat Twitter kat jengka berconfess macam macam confess apa lah tu kan. Okay. Bagi korang macam mana? Perlu tak kita macam bila kita dah macam kita dah tak boleh nak settle nak meluah kat orang, kita macam tak perlu meluah kat Twitter lah macam ni. Kadang-kadang tu kan macam keyboard warrior typing. Macam Pecah mana? skrin. Pecah skrin. Pop, 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 pop. For me lah, macam mana sometimes orang kalau dia genuinely nak meluah, kita boleh nampak daripada dia punya tulisan. Betul. Ada orang pula dia bukan nak meluah, dia sekadar nak spark kan. Macam batu-batu api kan. Batu-batu api. Batu-batu api. Apa lah So tu? sometimes benda tu tak ada isu pun. Tapi contohlah kalau macam dekat Twitter ataupun sekarang kita pakai X kan. X. So, X lah kan. Yes. Dekat aplikasi X tu sendiri, sometimes orang macam dia sebenarnya okey je. Tak ada pun tak ada kepuasan hati ke apa, tak ada. Tapi dia berbangkitkan satu soalan yang membuatkan orang berfikir. That's why lah I said sebenarnya Malaysia ni antara negara yang cyberbully dia sangat teruk lah. Itu undeniable, that's a fact. Tapi daripada segi keharmonian secara fizikal, that's not a problem pun. Kita tak ada pun nampak sebarang pergaduhan sesama bangsa, Macam rusuhan kenapa ke. korang bergaduh? Ni dia tweet yang ni Tak ada, semua. benda tu akan habis kat situ. Tapi sebenarnya dia satu culture yang sangat teruk lah. Contoh macam jengka berconfess tu kan. Jengka berconfess. Ni personally saya tak baca pun semua tu sebab saya tak ada masa. Saya tak masuk. Saya tak ada masa lah. Bagus-bagus. Tapi Selamat. bila ada orang cakap macam ni ada isu ni saya akan macam kenapa dia orang ni sangat tidak cerdik dengan melontarkan kata-kata yang makian-makian, cacian-cacian dekat Kalau nak meluah pihak-pihak boleh. yang tertentu. Nak meluah boleh tapi meluah dengan cara yang betul. Jangan Kita ada saluran yang betul. betul. Kita ada jawatankuasa kolej, kita ada jawatankuasa sukan, MPP sekalipun. Jadi semua perkara tu dah di cover. Dah ada jawatankuasa tertentu. Mungkinlah orang nak kata macam korang ni susah lah nak read, susah lah nak tu, susah lah nak ni. Korang nak masalah tu selesai atau tidak? Kalau cakap dekat situ, hamburkan cacian, makian, tak selesai Tak pun. selesai. Apa yang selesai? Tak ada yang selesai. Tak ada selesai. Jadi maaflah kalau saya cakap, sebenarnya saya boleh kata benda tu satu tindakan yang kurang bijak lah. Tak wajar lah. Tak apa nak cerdik lah bagi saya. Tak melambangkan you seorang pelajar universiti. Belajar tinggi-tinggi, belajar jauh tapi level 2 rasa macam takkanlah, tak boleh lah. Ya. Bila lagi dengan Tapi yang jenis yang batu-batu api yang macam you way macam Padahal you tak way tahu. betul weh. Hari tu kan macam Padahal dia orang tak tahu pun Itulah sebenarnya. tu. Kita tak tahu pun sebab dia orang semua berselindung di Ya, sebalik berselindung. keyboard. So kita tak tahu sebenarnya. Dia macam okay sebab the platform is anonymous kan. So I feel like confession yang anonymous is okay. It's okay sebab kalau you tak anonymous, kadang-kadang ada orang tak nak confess. So dia orang pendam. So anonymous confession is a way untuk orang-orang yang takut ni untuk cakap, untuk confess. Tapi gunalah sebaik mungkin platform tu. Orang dah bagi platform, orang dah buat jengka confession tu, gunalah sebaik mungkin. Kalau you nak confess anonymously boleh, tapi buatlah dengan cara yang baik. Betul. Ni kan asyik gaduh ke. ya macam benda sama je gaduh. Padahal isu kecil lah. Isu kecil je. Macam apa ni? Baju koyak pun. Macam Baju aku Seriously? koyak lah. Macam aku koyak lah macam mana nak ni. Pergilah kedai kat luar. Orang You tanya be- elok-elok kan. Orang tanya elok-elok kan. Perlu ke jawab-jawab macam ni. Macam aduh. Sorry Tiba-tiba Emo sikit. emo sikit. Sikit je. Sikit je. Jangan marah jangan marah. Jangan masuk confession pula. Kita orang Santai. santai je. Okay?
Next, pasal meluah kat media sosial ni macam cakap tadi kan, macam dia nak meluah tak macam meluah secara rahsia, tak nak orang tahu dia kan. Tapi kadang-kadang meluah tu tak adalah sampai macam mengaibkan kan. Macam kita nak luah boleh, tapi kita nak luah kat media sosial boleh, tapi jangan mengaibkan orang. Kena ada Macam cara bila orang baca tu macam kau aib, dia ada aibkan orang ni. So bila orang baca tu lama-lama nanti macam tak manis ke? Macam tak bagus lah kan. molek. Dok molek lah. Dok molek nanti balah kita. Balik. Okay. Then Tapi macam Anis bagi tahu lah. Kita guna sebaiknya. kita kena guna sebaiknya. Janganlah sampai mention. Kalau macam tak berhati tu Kita jumpa depan-depan. Jumpa Settle lah depan, depan-depan kan. ni dalam media sosial. Jadi benda tak selesai kau. Betul tak? Betul deh. Betul kan? Baru tanya kan? Betul, sebab the point is confession is to solve the problem. Yes. That's correct. Betul. So ada apa lagi yang pesanan ke untuk penonton-penonton UiTM kita? Tak, bukan UiTM, macam adalah penonton-penonton yang menonton podcast kita edisi Kelantan ni. Lain sikit. Ada sila kan? Kuat ke pesanan? Ikut lah. Pesanan himan masyarakat. Ranah Imam Masyarakat ini disampaikan oleh Saya cuma nak cakap confess in your own way lah. Whatever works for you, whatever suits your preference, confess. Macam jangan pendam seorang-seorang. Kalau confess to your partner is the way, confess, if communicate baik-baik semua tu. If you are like me, kalau you jenis I yang suka journal, suka try to navigate your emotions, so you can try journal. You can try free writing, write down all the things that bother you, and insyaAllah you'll be fine. Kita Anis mana tahu jurnal-jurnal ni boleh keluarkan buku healing. Buku healing Mbak Anis. Tak apa, kalau keluar nanti kita support. Okay. Zabil lah. Zabil pula. For me, first and foremost, I would like to say thank you lah for both of you sebab sudi jemput kami. Thank you so much. Pokok kan. Oh, pokok reduk-reduk, mendung-mendung. Tak hujan insyaAllah. Tak hujan. Satu je lah saya senangnya nak cakap sebab memang confession tu is a good thing. Sebab bagi saya ia satu bentuk escape, satu bentuk terapi. Tapi if it's not for you, then don't force it. Kalau benda tu bukan untuk you, jangan paksa. Kalau dah bentuk dia bulat, takkan nak masuk segitiga. Macam tu metafora bijak. Itulah. Intelligent people. Ya, intelligent people. That's why I said, kalau confession is not for you, then go and venture something else. Macam Anis herself, generally. Banyak je cari kat luar sana. It's up to us. Sama ada kita ni willingly nak menyelesaikan masalah kita ataupun kita nak keep on going hidup dalam penuh masalah. Betul. Okay, so itu saja podcast kita. Topik kita. Habis dah ke? Nak sambung ke? Nak lagi ke? Nak lagi kita settle kat luar lah. Macam kita pergi kafe-kafe ke kan. Apa kafe pahit manis tu? Nanti. Saya tak pernah pergi lagi. Tak pernah lagi? Pakai. Tak apalah, biasalah kehidupan uni, kehidupan student kan. Okay. Jadi jangan lupa saksikan MPP Podcast Sembang Student episod ke-6 tajuk Luah ke Idok. Luah ke Idok. Pada pukul 9 malam hari Rabu. Malam 9 malam hari Rabu. 9 malam hari Rabu di YouTube MPP Pahang. Astro Ceria. Bukan? Astro Ceria. Bukan. Bukan. UiTM MPP Pahang. Okay, itu je. So MPP Podcast. Kita kena ajar dulu. Okay, kita kena buat sembang studio macam ni. Okay. MPP Podcast Sembang Student. Okay. Itu saja daripada MPP Podcast Sembang Student. Bye-bye.